Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan satu aja cerita. Cuma ceritanya agak panjang juga dan Abang pecahkan dalam beberapa bahagian. Memang seronok cerita kali ini. Walaupun Abang beritahu awal-awal ceritanya tidaklah begitu seram berbanding 2 hari yang lepas, tapi cukup memberi satu pengajaran yang baik. Jadi sebelum Abang melanjut kepada cerita, Abang nak buat pengumuman. Abang ada buat promosi perapan sate, beli 3 dapat RM80. Boleh tekan link dekat bawah setiap video yang Abang sediakan, link Shopee-nya. Dan pada masa yang sama, Abang ada jual kek coklat yang Abang namakan JSPL Chocolate Moist. Jadi itu adalah resipi daripada keluarga Abang juga dan dimarketkan oleh adik ipar Abang. Jadi siapa-siapa yang nak merasa harganya tak terlalu mahal, boleh dapatkan, tekan pada link yang Abang sediakan di bawah setiap video. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan juga memberikan keamanan kepada kita satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada juga yang tanya dekat Abang, yang bukan Islam, yang bukan Muslim, apa maksud A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim? Maksudnya kita berlindung daripada jin dan syaitan, daripada segala kejahatan. Kita lindung dengan kuasa Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi, jom kita mulakan cerita kali ini. Cerita kali ini disampaikan oleh Syafiq berlaku pada tahun 2012 dekat Port Dickson. Dengan lebih tepat lagi, nama kampung ini adalah Kampung Sirusa, antara kampung yang terkenal dekat Port Dickson tu. Boleh dikatakan keluasan kampung ni memang cukup besar dan orang Negeri Sembilan termasuk Abang memang tahu tentang lokasi kampung ini. Tapi tak sangka pula cerita kali ini adalah berkenaan dengan bunian. Kalau mengikut cerita Syafiq, sebenarnya ramai di antara orang kampung dan juga penduduk di Port Dickson memang tahu Kampung Seri Rusa adalah kampung yang terletak atau bertindih dengan kampung bunian alam sebelah. Itu antara benda yang paling Abang tak tahu walaupun Abang duduk Negeri Sembilan. Okey, ceritanya dia kata, daripada kecil sampailah ke besar, dia ni ada 3 orang adik-beradik dan Syafiq ni adalah anak yang sulung. Daripada kecil, memang dia dihantar ke rumah atuk dengan nenek dia. Dia tak faham mula-mulanya kenapa dia kena duduk rumah dengan atuk dengan nenek padahal dia ada mak ayah. Tapi selepas dijelaskan tentang beberapa peristiwa pelik yang berlaku pada dia dan adik-beradiknya sejak daripada kecil, jadi bolehlah dia terima alasan kenapa dia ditempatkan dekat rumah atuk dengan nenek dia. Kalau dia tanya dengan mak dia ni, mak dia beritahu dulu masa kecil-kecil, baik dia, baik adik-beradik dia, nombor 2, baik nombor 3, lahir je nangis tak berhenti. Walaupun buat macam mana pun, dihagar-hagar ke, dibagi apa benda mainan pun, memang tetap juga dia orang 3 beradik ni memang menangis meraung-raung. Dan sempat juga mak ayah kepada Syafiq ni bawa Syafiq dan juga adik-adik dia ni pergi berubat, jumpa dengan tok syekh orang alim. Dan bukan kebanyakan, semua memberi pandangan yang sama, iaitu ada makhluk alam sebelah yang suka dengan diorang 3 beradik. Jadi disebabkan itu diorang selalu menangis dan diorang selalu dikacau sewaktu tidur. Disebabkan itu dia dihantar kat rumah atuk dengan nenek dia dan biar atuk dengan nenek dia bela. Entahlah, Abang pun rasa macam nak percaya ke tak percaya. Percaya je lah, kita percaya je lah. Kisah orang kan, mana boleh kita judge macam tu pula kan. Okey. Jadi itulah dia menjadi alasan kenapa dia duduk dengan atuk dengan nenek dia. Tapi sejak daripada kecil memang dia dah dimaklumkan oleh atuk dengan nenek dia yang bahawa Kampung Seri Rusa adalah kampung yang bertindih dengan alam sebelah. Jangan marah abang, ini adalah cerita yang dihantarkan kepada abang. Nanti orang Kampung Seri Rusa nanti komen abang, betul ke abang cerita ni, ataupun cerita ni adalah cerita pengalaman orang lain. Seri Rusa ada seri lain kot, bukan Kampung Seri Rusa. Nanti komen-komen kat bawah. Okey. Dia daripada kecil memang tolong nenek dia.
berniaga. Nenek dia ada buka kedai, bukanlah kedai makan, tapi lebih kepada gerai kecil lah, jual kuih muih dan sarapan pagi. Selain daripada kuih muih, nenek dia juga jual nasi lemak dan juga bihun-bihun, mi goreng segala macam. Dan dekat kedai dia ni, nenek dia memang jual macam-macam untuk melariskan perniagaan. Lepas balik daripada sekolah, Syafiq dengan ataupun adik dia akan bawa bakul yang dipenuhi dengan barang-barang jual di sekitar kampung. Jadi dengan kata lain, boleh dikatakan orang Seri Rusa ni mungkin kenal. Nama ni memang nama sebenar, Syafiq. Jadi dia selalu buat jualan sekitar kampung dan itu adalah cara untuk dia membantu nenek dengan atuk dia. Sewaktu membesar dengan atuk dengan nenek, dia macam-macam peristiwa yang berkaitan dengan makhluk alam sebelah berlaku menimpa dia dengan keluarga dia. Cerita pertama, ni pun nak masuk cerita pertama, ialah berkenaan dengan duit. Selalu berlaku kejadian duit hilang, sama ada atuk atau nenek atau duit dia sendiri. Walaupun dia orang semua ingat kat mana dia orang letak duit tu, dekat atas almari, dalam peti ais ke, tahu kat mana letak duit tu, tapi tetap juga bila sampai masanya duit tu akan hilang. Jadi pada awal-awal tu si nenek buatlah bodoh-bodoh je, malah lah nak kecoh-kecoh. Tapi bila dah banyak kali duit hilang, mula-mula si nenek dengan atuk ingat ia adalah kerja anak-anak cucu dia orang, anak cucu dia orang, cucu dia orang. Jadi dihukumlah si Syafiq dengan adik-beradik dia. Walaupun Syafiq dengan adik-beradik dia ni memang mengaku memang bukan dia yang curi duit. Untuk membuktikan yang cucu-cucu ni tak bersalah, jadi si atuk dengan nenek ini buat satu eksperimen. Dan inilah bukti yang menyatakan cucu-cucu mereka tidak bersalah. Eksperimen ni macam ni. Pelik tapi menarik. Atuk dengan nenek dan 3 orang cucu ni pada satu malam tu, diorang nak tengok duit ni hilang caranya macam mana. Jadi si atuk cakap, apa kata wannya, kalau negeri Semang panggil wan kan, apa kata wannya awak letak duit tu dekat dalam almari, dalam kita nak panggil loker tak boleh lah, dalam laci lah. Awak letak duitnya dalam laci, lepas tu kita tunggu, kita tutup laci tu, kita tunggu depan laci tu, selepas 10 minit kita buka macam mana, ada tak duit tu. Kalau duit tu ada, maksudnya ada di antara cucu-cucu kita yang bergelar toyol. Tapi kalau duit tu hilang, itu satu benda yang misteri. Bila si Wan ni tadi, si nenek dia tadi dengar nak buat eksperimen macam tu, menarik juga kan. Jadi dia orang pun 3 beranak, 5 beranak ni pun, baik atuk, nenek, lepas tu cucu 3 orang berkumpul lah dekat depan satu almari. Jadi si nenek ni buka laci. Laci tu memang kosong, tak ada apa-apa. Baik baju, baik kertas, memang tak ada, kosong. Sengaja dikosongkan untuk buat eksperimen ni. Jadi si nenek ni pun letaklah RM10 kat situ. Dilipat cantik RM10 tu, dia letak dekat situ. Dan dia orang tutup almari tu semula, laci tu semula. Jadi tunggulah 5 beranak di depan almari, nak tengok duit tu hilang ke tidak. Selepas 10 minit, si atuk suruh si nenek ni buka laci tu. Ada tak duit tu? Duit tu tak ada. Pelik. Waktu tu si Syafiq cakap, orang dah cakap dah, orang tak curi, degil. Oh, tak adalah cakap atuk dia degil. Itu macam cucu derhaka pula kan. Orang dah cakap dah, orang tak curi, dah tak curi. Memang ini tengok tiba-tiba hilangkan macam ni. Atuk dia gelak-gelak. Memang betul lah seperti yang orang-orang kampung bagi tahu, kita punya kampung ni bertindih dengan alam sebelah. Jadi, diorang pun tutup lah laci tu semula. Tunggu lagi 10 minit. Mana tahu kalau duit tu tiba-tiba muncul balik kan. Lepas 10 minit, si nenek dia tadi buka lah. Dia orang ni tunggu di depan almari ni, depan laci ni, tunggu. Buka je laci, tengok duit tu ada. Tapi duit tu dipulangkan dalam lipatan yang berbeza. Kalau sebelum ni dilipat 4, kali ni dilipat 5, dilipat 6, atau maksudnya lipatannya berbeza. Seperti ada orang yang ambil dan ada orang tukar lipatan duit, lepas tu letakkan semula di tempat asalnya. Jadi waktu tu tergelak-gelak lah dia orang satu keluarga. Nak kata takut tidak jugalah, sebab tidak memberi apa-apa kemudaratan, tapi tetap juga rasa sesuatu yang luar biasa. Nama kampung ni Kampung Sirusa tau. Nanti siapa-siapa yang tahu tentang kampung ni boleh kongsi-kongsi dengan abang. Jadi sejak daripada tu, diorang setiap kali hilang duit, diorang buat tak tahu je. Sebab selang 2-3 hari lepas tu, duit tu akan dipulangkan semula. Apa tujuannya duit tu hilang? Dia pun tak tahu.
Macam abang bagi tahu dekat mula-mula cerita tadi, yang si nenek ni kerjanya adalah jual kuih muih dan juga alatan-alatan sarapan. Alatan-alatan untuk membesarkan perut. Best jugalah kan. Jadi dia kata setiap malam nenek dia akan bersedia menyediakan barang-barang jualan. Lepas tu paling seksa sekali kalau nak buat kuih. Apa-apa jenis kuih lah. Yang paling teruk kuih karipap. Sebabnya kena buat inti, kena kelepit-kelepit dia punya bunga-bunga karipap tu. Itu yang paling seksa sekali. Jadi atas bantuan cucu-cucu selalunya dapatlah diorang buat beberapa dulang karipap. Karipap-karipap yang telah dikelepit-kelepit semuanya diletakkan dekat atas dulang selama semalaman sebelum esok paginya digoreng. Jadi tak naklah goreng malam tu. Tak penat, tak kering. Tak pedas. Bukan. Tak fresh. Jadi dia goreng esok pagi lepas sembahyang subuh. Lepas goreng baru pergi buat jualan. Memang dapat karipap panas-panas. Jadi ceritanya pada satu hari, pada satu malam tu nenek dia kata ada orang nak tempah karipap dan karipap tu nak tempah dalam jumlah yang banyak. Jadi si cucu-cucu dan termasuk atuk-atuknya sekali, si suami kepada nenek ni, ramai-ramailah menguli tepung, buat inti, lepas tu buat bulat dia punya bentuk karipap, isi inti, kelepit-kelepit, dah selepas kelepit letaklah dekat dulang. Dia punya usaha gigih pada malam tu dapat sampai 10 dulang sebab ada orang nak tempah karipap nenek dia. Dia kata karipap nenek dia memang hot sale, banyak jualan. Jadi okeylah, dah letaklah semua. Nenek dia tutuplah ke semua dulang-dulang tu dengan kertas surat khabar untuk mengelakkan daripada dihinggapi lalat. Jadi diorang semua pun masuklah tidur. Lepas masuk tidur tu tak ada apa-apa berlaku, okey je. Jadi esok paginya waktu semua orang bangun lebih kurang pukul 5 pagi sebabnya nak sembahyang subuh, nak sembahyang tahajud lah semua sebagainya, nak siap-siap pergi sekolah. Si nenek ni menjerit. Pertama sekali semua orang dah terkejut sebab si nenek menjerit. Astaghfirullahalazim. Orang tua-tua dia tak akan jerit. Tak ada kan. Dia Astaghfirullahalazim. Jadi si cucu-cucu dengan si atuknya dia dah ngelabas bangun pukul 5 ni. Dah kenapa si nenek engkau tiba-tiba menjerit Astaghfirullahalazim, dosa apa yang dia buat? Jadi bila pergi ke dapur, nenek dia termenung. Rupanya daripada 10 dulang karipap yang tinggal hanya 2 dulang sahaja. 8 dulang lagi hilang. Mana perginya? Dah lah orang nak tempah besoknya. Tolonglah, dia kata, mana pula hilangnya. Jadi diorang pun cari di sekitar rumah. Cari. Memang tak jumpa pun. Tengok juga dekat pintu dengan tingkap, ada tak juga kesan-kesan orang masuk dalam rumah? Tak ada orang masuk dalam rumah. Kalau sebelum-sebelumnya duit hilang, tapi kali ini karipap dengan dulang-dulang karipap sekali hilang. Pelik dah, ke mana pula perginya? Ada siapa pula yang curi? Tak kalah makhluk alam sebelah curi nak buat kenduri kendara. Pelik, tak pernah jadi. Jadi bila besok paginya, si nenek ni minta maaf lah pada orang yang menempah karipap tu. Minta maaf sesungguhnya sebab karipap tu hilang. Mula-mula orang tu macam, lah nenek ni cakap karipap. Tak, kalau kita lah bagi alasan, maaflah puan, saya tak dapat buat karipap saya dah buat malam tadi tapi dicuri bunian. Ada orang percaya, orang mesti akan rasa pelik. Jadi begitu juga yang terjadi pada nenek dia. Reputasi nenek dia sebagai pembuat karipap akan tercalar-lalakan. Faham lah Abang kalau dah tersasu susah sikit nak betul. Okey, jadi waktu tu peninglah nenek dia. Dah tak dapatlah nak buat duit tambah. Terpaksalah jual dengan apa yang ada. Orang yang tempah karipap tu dia minta maaf lah. Dia bagi juga karipap yang ada tu, yang lebih 2 dulang tu kan, dapatlah sikit aja. Tapi nak buat macam mana, benda dah jadi. Hari-hari berlalu seperti biasa. Dekat belakang rumah diorang ada belukar. Dan yang paling pelik dekat belukar tu adalah bila ditelusuri belukar tu akan sampai dekat satu kawasan lapang, dan kawasan tu adalah kawasan taman bunga sebenarnya. Dia penuh dengan bunga, terutama bunga-bunga orkid, bunga raya, dan setiap bunga-bunga yang ada dekat situ semuanya seperti seolah-olah diternak. Salah, dijaga.
Jadi dengan kata lain, seperti ada orang yang empunya kebun-kebun bunga. Bukan setakat bunga je, rumput dia cantik, pokok-pokoknya seperti ditanam, bukannya tumbuh secara liar. Selalunya Syafiq akan main-main dekat kawasan tu dengan adik-beradik dia, tak pernah pun dia rasa takut. Tapi pada satu hari tu, selang daripada 2-3 hari cerita daripada dulang hilang tu kan, jadi dia pun ajaklah adik dia patu petang tu, pergilah main dekat belakang. Tengah-tengah main, tiba-tiba adik dia, salah seorang adik Syafiq, menjerit-jerit. Rupanya dia jumpa dulang-dulang yang kosong dekat kawasan lapang tu. Dengan kata lain, yang curi karipap tu adalah makhluk yang duduk di kawasan belakang rumah nenek mereka. Diorang dah tak curi duit, tak laku pergi curi karipap. Dan bila dia jumpa, sebiji karipap pun tak ada. Yang ada hanya dulang-dulang kosong yang macam seolah-olah siap dicuci, diletakkan cantik-cantik dekat kawasan tanah lapang tu. Jadi adik-beradik 3 orang ni pun hangkutlah dulang ni, bawa pergi jumpa nenek dia. Nak pastikan adakah dulang-dulang ni adalah dulang nenek mereka. Memang cukup 8 biji dulang. Jadi bila tunjuk dekat nenek dia, nenek dia cakap, memang ni lah dulang-dulang nenek. Korang jumpa kat mana? Tanah lapang belakang. Nenek tu pun gelak. Kasar orang belakang ni, bergurau main curi-curi karipap pula, penat aku buat. Tapi tak adalah marah. Kata takut orang marah, dia curi rumah, hilang rumah kan bahaya pula kan. Jadi ini menjadi satu cerita yang dia kata pengalaman tapi agak lucu, tapi menarik untuk diceritakan. Macam abang cakap tadi, dekat belakang rumah diorang ada satu kawasan lapang dan ada kawasan taman yang seperti taman tu dijaga oleh seseorang. Dekat situ berlaku juga satu peristiwa yang susah dia nak jelaskan. Satu petang tu, Syafiq dengan adik-beradik dia main dekat kawasan tu. Tengah-tengah main, tiba-tiba dia dengar macam ada orang riuh-riuh di kawasan lapang tu. Walaupun dipandang kiri, dipandang kanan, memang tak ada orang dekat kawasan tu, tapi dia yakin suara-suara tu datang daripada tempat dia orang bermain. Jadi disebabkan terlalu takut dan rasa macam tak selamat, Syafiq ajak adik-beradik dia semua meninggalkan kawasan tu dan balik ke rumah dia orang. Bila sampai kat rumah dia orang, dia ceritakan benda tu kepada nenek dia. Nenek dia cakap tak mustahil sebab kampung kita kan kampung bertindih, namanya si Rusa, kampung bertindih dengan alam sebelah. Jadi diorang pun sejak daripada tu berhati-hati untuk datang ke kawasan lapang tu. Kalau bunyi aja ada orang bergaruh-garuh, orang menjerit-jerit dekat kawasan lapang tu, cepat-cepat adik-beradik diorang balik. Pada satu petang tu, entahlah dah lama sangat tak datang dekat kawasan lapang tu, diorang pun pergilah main dekat kawasan lapang tu. Dia dah pergi macam taman rahsia adik-beradik diorang bertiga ni kan, tempat mainan rahsia. Tengah-tengah dia main, tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki berkopiah. Entah muncul daripada mana, tiba-tiba ada dekat tengah-tengah kawasan lapang tu. Dan lelaki berkopiah tu pandang je dia orang main. Disebabkan pandangan lelaki tu agak menakutkan, dia orang pun baliklah rumah, beritahu pada nenek. Nenek kata dah tak, jangan baik pergi lagi kat sana. Orang tu tak kasih lah, maksudnya mungkin korang dah menceroboh kawasan dia. Jadi habis-habis dia cerita dengan nenek tu, pada malam yang sama, waktu tu lepas-lepas azan Isyak, tiba-tiba ada orang lalu dekat sebelah rumah diorang. Dan bila orang tu lalu bukan sekali, bukan satu orang je yang lalu, dia macam ada 3-4 orang yang lalu, 4-5 orang lah sebenarnya yang lalu melintas dekat tepi rumah diorang. Mula-mula melintas macam daripada kawasan dapur ke kawasan depan. Habis saja waktu Isyak, macam daripada kawasan depan pergi ke kawasan dapur. Macam dia keluar daripada satu tempat, keluar daripada tempat tu pergi melintas kat tepi rumah dia orang untuk ke satu kawasan. Jadi si adik-beradik 3 orang ni, Syafiq ni, beritahu dekat nenek dia. Nenek dia pun pergilah jengah-jengah dekat tingkap. Okey, kita tunggu kejap lagi, dia mesti lalu lagi. Dan bila orang-orang tu lalu melintasi tepi rumah dia orang, si Syafiq dan adik-beradik itu menjerit-jerit sebab itulah orang yang sama ada dekat kawasan lapang yang dia beritahu pada nenek dia beberapa hari yang lepas. Orang yang sama ni, dia kata kopiah yang sama, rupa yang sama. Diorang keluar masuk setiap kali daripada kawasan tu, daripada hutan belukar kat belakang rumah diorang tu, setiap kali dah nak masuk waktu Isyak dan nak masuk waktu Maghrib. Seolah-olah mereka keluar daripada kawasan kampung pergi ke kawasan surau, masjid kampung Seri Rusa untuk menunaikan solat. Lepas tu diorang balik semula ke kampung diorang. Orang Bunian tu pandai solat dekat masjid tu.
bagus orang ni. Jadi sejak daripada tu diorang adik-beradik dah tak heran kalau nampak lelaki yang sama melintas-lintas tepi rumah diorang. Lelaki-lelaki ni memang tak pernah bersuara, dia hanya melintas dan memandang setiap kali dia si nenek atau Syafiq buka tingkap, dan benda tu terjadi sampai sekarang, dan diorang anggap itu adalah makhluk daripada alam sebelah. Walaupun masa berlalu, tapi orang-orang ini tetap juga tak berubah mukanya, tetap pakai kopiah yang sama, tetap pakai baju yang sama. Dan diorang yakin, Syafiq dan adik-beradik yang yakin, ia adalah penduduk belakang rumah diorang. Pada satu hari, adalah majlis makan-makan lah dia buat kat rumah nenek dia. Jadi ramai-ramai lah masak bergotong royong kat rumah dia, nenek dia ni, sebab nak ada majlis nak menjamu orang makan. Jadi tengah-tengah cerita ni pendek je. Jadi tengah-tengah dia orang memasak-masak semua, tiba-tiba orang-orang yang kat dapur ni semua dengar ada orang pasang lagu Thailand dekat kawasan belukar belakang rumah nenek tu. Jadi orang-orang ni riuh lah kat belakang ni, ada rumah orang lain ke? Setahunya rumah nenek tu lah rumah yang terakhir sekali dekat kawasan lorong tu. Jadi nenek tu cakap, oh kat belakang tu ada kampung dia. Jadi orang-orang kampung ni tidaklah terkejut, tapi agak pelik juga. Selalunya dia kata yang bunyi-bunyi yang keluar adalah bunyi lagu-lagu Jawa, tapi kali ini lagu-lagu Thailand, lagu-lagu Siam yang memang jelas bunyi lagu Siam. Ada juga di antara tetamu yang hadir nak pergi ke belakang rumah nak tengok orang mana yang pasang lagu Thailand ataupun makhluk mana yang pasang lagu Thailand, tapi cepat-cepat ditegah oleh atuk dengan nenek untuk mengelakkan daripada perkara buruk berlaku. Sebabnya kalau ada orang pergi Sergah, yang dapat kesannya adalah atuk dengan nenek, sebab rumah dia orang yang paling dekat dengan situ. Tapi pada malam tu seluruh rumah kat kawasan tu, tetamu-tetamu yang hadir dihiburkan dengan muzik Thailand. Neng-neng-neng, neng-neng-neng, macam lebih kurang kuat pula tu macam orang pasang radio. Bukan, dia lebih kepada macam orang menyanyi ramai-ramai. Dia bermain alat muzik secara live, bukan macam pasang radio. Walaupun pelik, tapi itulah ceritanya. Dekat kampung Sirusa ni sebenarnya ada satu peristiwa yang, bukan peristiwa, kebiasaan yang pelik. Dekat kampung ini sebenarnya ada dua masjid, dan satu masjid batu, satu lagi masjid kayu. Masjid batu terletak di kawasan tempat pemukiman manusia lah. Manusia maksudnya orang kampung lah. Yang masjid kayu tu pula terletak di sebelah di sebelah tanah perkuburan. Sebenarnya kedua-dua masjid ni dulu digunakan, tapi bila zaman berganti zaman, masjid yang kayu tadi yang terletak dekat tepi kubur tadi memang jarang-jarang digunakan. Hanya digunakan bila ada kematian. Jenazah akan dibawa ke masjid tu dan akan diuruskan, dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dekat masjid tu, lalu akan dibawa ke kuburan. Dia main dengan kata lain, dekatlah, nak menguruskan dekat, nak menanam jenazah pun dekat. Itulah fungsi masjid tu. Tapi ada satu benda yang memang menjadi kepelikan lah, kata Syafiq. Satu hari tu kawan dia datang daripada kampung lain ke jumpa Syafiq lah. Jadi kawan dia ceritanya lah kan, betul ke aku dengar kampung kau ni memang kampung yang banyak orang bunian, kampung sebelah kampung bunian. Jadi Syafiq cakap, betul, dia kata, boleh tak kau tunjukkan bukti? Syafiq sebenarnya nak tunjukkan bukti pasal duit hilang tu, tapi yang duit hilang datang balik tu kan, nak tunjukkan kat kawan dia, ini adalah bukti kampung kami bersebelahan dengan kampung alam lain. Tapi dia kata itu tak terlalu thrill lah, macam tak terlalu seronok sangat. Jadi Syafiq punya fikir, akhirnya dia teringat ada satu benda dekat kampung tu, iaitu kampung tu setiap kali masuk waktu, tak kisahlah waktu apa, terutama subuh, maghrib dengan isyak, akan ada dua azan. Satu datang daripada masjid batu, satu lagi datang daripada masjid kayu. Tapi tak semua hari berlaku benda yang sama, ada hari-harinya. Ingat masjid kayu tu memang tidak lagi digunakan, hanya sekali-sekala bila ada kematian. Dan pada waktu kawan dia datang tu, tiba-tiba Syafiq cakap, okey, aku nak tunjukkan kau kat satu benda yang pelik. Tapi kau jangan takut, dia kata, kita akan pergi ke kawasan kuburan. Tak naklah ke kawasan kuburan, tak apa-apa, nanti kan kita jumpa. Jangan risau, dia kata. Ya, kita tengok daripada jauh je. Okay. Jadi bila dah nak masuk waktu maghrib tu, si Syafiq ni bawa lah motor, pergilah dekat kawasan masjid lama tadi yang terletak dekat tepi kubur tu. Jadi dia orang pun tunggulah dekat depan masjid tu. Cuaca dah memang nak ke malam
malam lah, dah maghrib kan. Tunggu, jadi kawan dia tanya, kenapa kita tunggu, buat apa kat sini, nak nampak, nak cari makhluk keluar daripada kubur ke apa? Dia kata, jangan risau, ini tak ada kaitan dengan makhluk kat kubur, tapi kau cuba perhatikan masjid yang ada depan kita. Jadi kawan dia cakap, masjid tu kan masjid lama, masjid kayu, tapi nampak bersih lah masjidnya. Tiba-tiba bunyi azan berkumandang daripada masjid batu, maksudnya masjid manusia, bunyi azan. Jadi kawan dia cakap, weh, dah maghrib ni weh, jomlah balik, aku dah tak sedap dah ni, duduk tepi kubur waktu maghrib, memang meremang aku rasa ni, kejap, kata Safiq. Tiba-tiba azan muncul daripada masjid kayu. Jadi kawan dia kata, kau cakap masjid ni tak ada orang, tu ada bunyi azan, kata. Syafiq kata, cuba kau tengok betul-betul masjid tu ada lampu tak? Tak ada. Sebenarnya masjid ni adalah masjid orang alam sebelah. Selalunya dia orang guna masjid ni untuk semayang dekat sini. Jadi yang azan tu adalah makhluk alam sebelah. Si kawannya tadi, bila Syafiq beritahu macam tu, pucat lesi muka dia, tak bercakap dah. Lepas tu Syafiq gelak-gelak dah, jom balik. Lepas tu dia pun balik. Jadi dengan kata lain, masjid yang ada dekat Sri Rusa ni, ada dua masjid. Masjid kayu tu selalunya berkumandang kelah azan-azan daripada alam sebelah. Jadi kalau ada di antara penonton-penonton abang yang yang datang daripada kampung Sirusa, bolehlah kongsi-kongsi dengan abang. Abang rasa seronok pula, tapi abang tak terfikirlah nak pergi masjid tu, sebab abang rasa masih lagi digunakan, tapi kita anggap ia adalah makhluk alam sebelah punya lah, tak payahlah kita kacau-kacau. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Tapi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa, abang nak sampaikan beberapa ucapan selamat hari jadi. Ucapan selamat hari jadi yang pertama abang tujukan buat Zuraida Zainuddin, yang mana hari jadinya jatuh pada 8 hari bulan 8 hari tu. Jadi ikhlas daripada JSPL, selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Dan sebenarnya Zuraida Zainuddin adalah salah seorang pengusaha roti canai frozen. Dia juga minta doa daripada semua penonton, semoga perniagaan roti canai frozennya akan bertambah maju di masa akan datang. Nanti kalau abang diberikan link, bolehlah abang letakkan dalam YouTube abang. Moga-moga adalah yang membelinya. Ucapan hari jadi yang kedua datangnya daripada Bonda Ana. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Danira An-Najwa, yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 7 hari tu, yang masuk umur 16 tahun. Jadi daripada ibundanya mengucapkan selamat hari jadi, semoga menjadi anak yang cemerlang dan berjaya dalam setiap perkara yang dilakukan, dan semoga panjang umur buat anaknya yang tercinta. Pesanan daripada Bonda Ana. Ucapan hari jadi yang ketiga datangnya daripada juga seorang bonda, iaitu Bonda Natasha, buat anaknya yang bernama Muhammad Hadif, iaitu hari jadinya yang ke-17 kalau tak silap abang, pada 29 hari bulan 7 hari tu. Jadi daripada bondanya diucapkan selamat hari jadi buat anak andanya, semoga menjadi insan yang cemerlang dunia dan di akhirat, dan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga urusan rezekinya. Semoga Allah sentiasa merahmati. Selamat hari jadi abang ucapkan buat Alia Batrisha, yang hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 7 hari tu. Ikhlas daripada JSPL, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan buat Alia. Dan ucapan hari jadi yang terakhir datangnya daripada seorang adik lelaki yang bernama Alifuddin. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi khusus buat kakaknya yang tercinta yang bernama Mimin Nur Alifa, yang mana hari jadinya jatuh pada 2 hari bulan 8 hari itu, dengan ucapan selamat hari jadi buat kakakku yang tercinta daripada adikmu. Cuma dia kata tolonglah jadi akak yang sangat baik. Yang tu abang tambah aja. Dia kata terima kasih menjadi kakak yang sempurna dan baik untuk adik-adiknya. Gurau-gurau sikit lah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Jangan lupa kalau sesiapa yang nak rasa perapan sate, abang buat promosi, beli 3 RM80. Dan juga JSPL Chocolate Moist, abang jual pada link
Shopee yang sama, boleh tekan pada link di setiap bawah setiap video. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.